KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Core Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri. Semua sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, untuk episod kali ini, unit badan beruniform yang kita nak belajar semestinya nampak bulan Sabit Merah Malaysia. Dan tadi saya mencari cikgu kita ni. Mana cikgu ini? Nak tahu siapa yang saya maksudkan itu? Jom kita tengok profil guru hari ini. Itu dia cikgu hari ini. Tapi masalahnya mana cikgu Murugan ni? Cikgu, where are you? Where are you? Wah! Halo Akmal. Tadi cikgu tak ada dekat situ. Ini macam mana boleh tiba-tiba ada dekat sini, cikgu? Akmal tak nampak saya. Saya dari tadi dah ada sini Akmal. Cikgu apa khabar? Sihat? Sehat, very good. Wah, cukup bertenaga. Okey, cikgu. Kita nak tahu ni, untuk episod kali ini di dalam Badan Beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia, kita nak belajar apa, cikgu? Hari ini kita nak belajar patah tulang ataupun dikenali sebagai kecederaan tulang. Okey, patah tulang, cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan apa antara sejarah-sejarah yang cikgu boleh kongsikan mengenai Bulan Sabit Merah Tips Malaysia. sejarah untuk hari ini. Hari ini saya nak highlightkan tentang pingat Nansen. Ya, pernah dengar pingat Nansen? Pingat emas gangsa perak saya pernah dengar, cikgu. Nansen saya tak pernah dengar. Itu ada dalam Bulan Sabit Merah Malaysia. Pada tahun 1977, Bulan Sabit Merah Malaysia telah dianugerahkan dengan pingat Nansen oleh bangsa-bangsa bersatu UNCHR kerana sumbangan Bulan Sabit Merah untuk pelarian Vietnam. Semasa Perang Vietnam tahun 72-75, ramai pelarian dari Vietnam telah naik bot, datang ke Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. So, kita telah himpunkan mereka di sebuah pulau yang bernama Pulau Bidung dan kita telah urus, kita telah memberi pendidikan bahasa Inggeris, kemahiran hidup, pertukangan, living skill. Selepas itu, kita telah menghantar pelarian-pelarian tersebut ke negara ketiga seperti Sweden, Denmark, banyak negara Eropah termasuk Amerika. Okey, baik. Tadi cikgu ada mengatakan episod kali ini kita nak belajar mengenai patah tulang, cikgu. Hai, agak-agak model yang sama ke atau model yang lain? Nanti kita cakap. Tapi cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan terlebih dahulu mengenai apa itu patah tulang. Apa definisi dia, cikgu? Definisi patah tulang atau kecederaan tulang ialah kesinambungan tulang terganggu. The continuity of the bone have been disturbed. Itulah definisi. Apa yang menyebabkan dia boleh patah tulang tu sebenarnya? Adakah kurangnya orang kata ada gel kan? Itu panggil apa, cikgu? Sekarang mari kita tengok kenapa patah tulang. Faktor yang menyebabkan patah tulang. Patah tulang adalah disebabkan oleh hentakan. Direct impact. Hentakan tepat. Kadang-kadang juga berlaku hentakan sisip dari tepi. Indirect pressure. Yang nombor 3 yang menyebabkan patah tulang adalah penyakit. Penyakit seperti bone cancer yang boleh menyebabkan patah. Dan last sekali adalah faktor umur. Faktor umur juga. Penuaan juga menyebabkan patah. Inilah antara perkara yang mendorong
kepada berlakunya patah tulang. Iya, Okey. betul tu cikgu. Okey, kita dah tahu dah serba sedikit mengenai topik yang kita nak belajar hari ini cikgu. Jadi kepada anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Kokurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright. Masih lagi menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM. Cikgu, apa antara tanda-tanda patah tulang, cikgu? Soalan yang bijak. Yap. Kalau kita belajar topik tulang, eloknya kita mengetahui apakah tanda-tanda patah. Bengkak, lebam, lebam tu blue black lah. Ya. Okey, hilang upaya. Dia tak boleh nak gerak-gerakkan tangan. Okey? Dan tidak ada keupayaan untuk dia menggerakkan. Okey? Berubah bentuk. Tangan dia tu tengoklah setakat mana, jauh mana tulang tu patah, dia akan berubah bentuk. Itulah antara tanda-tanda patah untuk tulang tertutup. Kalau terbuka, yang paling ketara semua ini ada, tambahannya ialah pendarahan. Sebab luka berlaku pada kulit. Tetapi hari ini, sekarang segmen ni kita fokus kepada patah tertutup. Okey. Mana mangsa kita? Cikgu, kita kan berada di KKC macam biasa. Oh. KKC tu apa cikgu? Klinik Kecemasan Cikgu. Next special. Sama lagi. Alamak. Jemput duduk. Ini sakit apa ni? Alamak, cikgu. Inilah dia patah tulang tertutup. Jadi kita nak lakukan sekarang simulasi rawatan patah tulang tertutup. Silakan cikgu. Okey. Akmal tengok. Tadi saya bagi tahu apa tanda-tanda dia. Lebam-lebam biru. Nombor 1, tanya dia, sakit tak? Okey. Nombor 2, bengkak. Tengok keliling ni. Dah bengkak dah. Ada lebam. Ada blue black. Tengok ada. sini. Okey. Merah-merah, gelap-gelap semua. Okey, itu adalah pendarahan berlaku di antara lapisan kulit, dia tu di bawah epidermis. Okey. Dia nak gerakkan tangan ni sudah sukar. Betul. Sangat susah. So, itulah antara tanda-tandanya. You nampaklah sedikit perubahan bentuk pada tulang. Okey. Apa formula? DRI. DRI. D untuk don't move. R untuk Rest. I untuk immobilize. Okey. Sekarang mangsa pegang di kawasan ni, pegang. Apabila dia pegang macam ni, mangsa pegang tangan dia supaya tidak ada pergerakan, maka dia apply D. Don't move. Okey. Slowly kita gerakkan tangan ini. Okey, slowly pegang bawah, pegang bawah. Okey. Mangsa kita pergerakan ini mengikut keselesaan mangsa. Last kali, immobilize. Okey, Akmal, bagi saya kain nando. Boleh. Okey. Dalam keadaan-keadaan tertentu, saudara dan saudari, para pelajar sekalian, kita tak dapat kain nando. Kita boleh improvise apa yang ada. Kita buka t-shirt dia, button ini. Okey. Kita boleh juga memasukkan tangan ke dalam perlahan-lahan. Boleh juga. Boleh. Sekarang kita tak ada kain nandung. Okey. Dah selesai. Okey. Yang penting pergerakan tidak berlaku. Ini improvise apa yang ada di sekeliling kita. Kemal bagi saya kain nandung. Betul. Maka saya gunakan kain nandung. Okey. Mangsa. Slowly. Okey, pegang. Okey. You got it, Akmal? Niat kita untuk membantu. Itu yang paling penting sekali. Yang paling penting. Okey. Para pelajar sekalian, sila perhatikan. Okey, sila perhatikan. Okey, kain nandonya. Alright. Kain nando kita bawa dalam posisi macam ni. Okey. Okey. Tengok, perhatikan collar. Okey, kita keliling leher mangsa. Kita tarik ke sini. Okey. Alright. Tengok bahagian ni. Siku bertemu dengan Hujung puncak.
Okey. Okey, kita tarik. Slowly kita tarik. Kemaskan sedikit kain nandonya. Okey, kita rapatkan. Alright. Cikgu berbisik apa tu dengan mangsa? Okey, mula-mula saya akan buat buku sila. Kiri atas kanan, kanan atas kiri. Pandai Akmal. Ulang sekali lagi Akmal. Left to the right, right to the left. Yo, left to Very the good. right, Yo, right yo, to the yo. left. Okey. Lebihan kita sembunyikan. Okey. Very good. Okey. Tengok ni, I dah kemas. Okey. I tolak je sikit. Cikgu, baik-baik cikgu. Sakit mangsa. Mangsa sakit. Okey. Okey, dah. Di sini pastikan kita nampakkan 2 atau 3 jari kukunya di sini. Saya tahu untuk apa? Dia panggil indicator. It's an indicator. Kalau terlalu ketat kita punya balutan, pergerakan darah terganggu, ini akan jadi blue black. Dari situ kita tahu. Ya, kalau blue black maksudnya terlampau ketat. Terlalu ketat tidak ada Peredaran darah yang baik. yang baik. So, untuk kemaskan bahagian ini, apa saya buat? Saya buat simple. Pulas, slowly pulas. Bila pulas, bahagian depan ini akan jadi sangat kemas. Okey, nampak tak? Alright, rapatkan pada mangsa, kemaskan dan selesai sudah. Ini namanya ando besar. Itulah dia simulasi bagi rawatan patah tulang tertutup. Saya pasti walaupun nampak macam sukar, tapi kalau setiap kali kita buat latihan cikgu kan, buat amali tersebut di sekolah, insya-Allah kita dapat melakukannya dalam masa yang berapa cikgu? 1 minit? Less than 1 minute. Di bawah 1 minit insya-Allah. Kepada anda semua jangan mana, selepas ini kita akan sambung balik dalam Kokurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM. Ya, bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga lagi Cikgu Murugan. Dan sekarang ini kita nak belajar pula simulasi rawatan patah tulang terbuka. Cikgu, agak-agak model yang sama ke cikgu? Kita tengok siapa model kali ini. Oh, siapa lah? Nak tahu siapa? Mana dia ni? Hai, takkan tak masuk lagi ni. Inilah dia antara salah satu contoh patah tulang terbuka. Betul cikgu? Betul. Mari kita lihat tanda-tanda patah. Ya, Sama. Tetapi kelebihan dia ialah you nampak pendarahan di sini. Patah tertutup tak ada sebarang pendarahan. Betul. Bengkak, lebam semua ada. Tapi ekstra satu di sini ialah pendarahan. Sebab tulang itu telah membocorkan lapisan kulit yang epidermisnya di sini dan menyebabkan pendarahan berlaku. Ya. Okey, Akmal tolong bantu saya sediakan barang. Boleh. Antaranya? Nombor 1, gauze. Okey, bahan pertama adalah Gauze. Nombor 2, roller bandage. Ini, Okey, roller bandage. Alright. Nombor 3 adalah kain nando. Ini di depan ini cikgu. Okey. Dan saya akan gunakan splint atau tuak. Oh, Itu surat khabar lama. Ya. Alright. Bagi saya gauze, Akmal. boleh cikgu. Cikgu nak banyak mana cikgu? Bagilah dalam 3 keping. Okey. Okey. Alright. Terima kasih Akmal. Sama-sama. This is gauze, Okey. Ini adalah luka. Kita tutup Akmal, Ya, cikgu saya jauh sikit Tak apa. No problem. Okey, lagi satu boleh? Okey, nampak tak? Permukaan luka kita tutup untuk menghentikan pendarahan dan juga mengelakkan infection. Oh, cikgu saya ada satu soalan. Kita tidak perlu untuk membersihkan luka itu terlebih dahulu ke atau? Tidak. Kita perlu tutup saja, pastikan tidak ada benda asing. Okey, kita tutup macam ni. Alright? Sudah. Okey. Can follow Akmal? Boleh. Alright. Seterusnya, saya akan bandagekan dengan splint di bawah. Okey. Bagi saya splint. Boleh cikgu. Yang ini betul? Ya, betul. Okey, silakan cikgu. Ini roller bandage. Okey, saya tutup dengan roller bandage. Tengok ni.
luka. Okey. Cik Akmal, Okey. you can follow. Boleh cikgu? Okey. Very good. Okey. Itu dia. Okey, kita sudah tutup bahagian yang luka. Okey, tengok kita kena buat sekemas mungkin So, apabila kita buat roller bandage, luka berkenaan telah pun ditutupi. Kemas. Cikgu, kalau dia darah tu masih lagi keluar macam mana cikgu? Okey, soalan yang sangat bagus dan bijak. Jangan usik luka, buat another roller bandage. Tambah lagi roller bandage sebab kita boleh menghentikan pendarahan. Ini ada compression, tekanan. Okey? Bila ada tekanan, done. Okey? Bagi saya explain. Okey, minta maaf cikgu. Okey. Okey. Bagi satu lagi roller bandage. Lagi satu roller bandage. Ada. Tengok dalam Oh, kotak satu dekat lagi. sini ada cikgu. Okey. Alright. Sekarang, apakah fungsi surat khabar lama di sini? Ialah kita akan gunakan sebagai split. Okey. Cikgu, kalau tidak ada surat khabar, apa yang kita boleh gantikan? Kita boleh gunakan kayu, kita gunakan ranting kayu. Pun boleh juga? Boleh, benda yang keras. Asalkan benda tu keras dan boleh menyokong kita punya tuak ini. Take note ingat, kita boleh gantikan kalau tak ada surat khabar, benda yang keras cikgu. Apa saja keras dan panjang boleh menyokong. Okey? Okey. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan apa antara kesilapan yang mungkin ada orang luar lakukan apabila mereka menerima keadaan seperti ini, cikgu? Dalam keadaan yang cemas macam ini, mereka jarang sekali gunakan split. So, Ataupun sokongan itulah. ini kita bagi mangsa kita pegang. Oh, untuk apa cikgu? Sebab tangan dia ada grip, ada tekanan supaya tidak ada pergerakan yang banyak nanti. Okey? Nah, siap dah. Sekarang kita gunakan konsep DRI. D for don't move. Don't move. R for rest. Rest. I for immobilize. Sekarang kita tengok Okey. Mungkin saya banyak minum susu tadilah cikgu. Okey. D dia pegang sendiri ya. D. Okey. R rest. Rest. Okey. Okey. Alright, seterusnya. Sekarang kita buat dengan menggunakan kain ando. Kain ando ni adalah membantu supaya tidak ada pergerakan langsung. Sifar pergerakan. Immobilize. Immobilize. Okey. Saya masuk di sini. Itu dia. Okey. Sebelum tu kita collar ni kita bagi naik sebab kita buat sekemas mungkin. Iya. Okey, sekemas mungkin Akmal boleh nampak tak? Boleh nampak cikgu? Dia mengingatkan saya kepada kita punya episod sebelum ni. Cikgu ada buat seperti ini juga kan? Okey, cantik sekali. Okey. Alright. Saya akan membuat buku sila selari dengan telinga. I sembunyikan collar ni, I bagi turun. Kiri kanan, kemas tak? Kemas. Yang hujung tu cikgu. Okey, ni nanti saya akan simpulkan di sini. Macam biasalah. Sebelum tu kita tarik di sini sikit. Okey. Baik, jadi cikgu, nampaknya kita dah cover dah bagi dua rawatan sebenarnya. Satu rawatan patah tulang tertutup dan lagi satu rawatan patah tulang terbuka. Jadi cikgu mungkin boleh kongsikan kepada mereka apa yang hasil pembelajaran hari ini, cikgu. Okay. Patah tulang terbuka sangat mudah. Kita terus perhatikan dan kita membuat andaian keadaannya patah. Sungguh pun kadang-kadang kita tidak boleh mengenal pasti patah tulang tertutup itu ialah patah. Ya. Tapi kita urus, kita rawat sebagai patah supaya mangsa boleh dipulihkan dengan cepat. Betul. Manakala patah tulang terbuka, efek dia sangat nampak, very effectful because ada pendarahan,
sakit, lebam dan sebagainya. Mudah untuk kita urus. Okey, untuk kenal pasti. Apa yang kesimpulan yang dapat saya buat di sini adalah patah tulang perlukan pemerhatian. You need to observe very carefully. Kalau tidak, kadang-kadang dalam patah tulang terbuka selalunya ada benda asing. Okay, you must be careful. Take note, ha? Take note. Okey. Okay. Kalau perlu keluarkan, keluar. Kalau tak ada kepakaran, jangan keluarkan. Balut dan hantar ke hospital. Okey, the moral value here is ialah apabila kita melihat kadang-kadang kita rasa takut, panik. Okay? Betul. Macam Akmal tadi, dah panik dah. Okay? We need exposure. Exposure. You buat, and then you are exposed. Itu satu. Perkara dua, balutan ini ialah skill, kemahiran. Kalau sekali je kita buat, memang kita tak dapat. Dan tak kemas. Tak kemas. So, nasihat saya di sekolah nanti, buatlah training ini berkali-kali. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu. Terima kasih Akmal. Terima kasih cikgu dan terima kasih juga kepada anda semua yang telah setia bersama dengan kami selama setengah jam ini bagi program Core Curriculum yang bersiaran hari Isnin hingga Jumaat 6 petang di Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Bye-bye.